السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini 8 Rabiul Akhir 1446 Hijrah samaan 11 Oktober 2024. Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kita kesempatan, kesihatan dan juga keupayaan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu sebentar. Sementara nak menunggu waktu Isyak ini. Jadi kebelakangan ni waktu solat makin lama makin cepat. Jadi tempoh masa antara maghrib dan Isyak ni ada kalanya panjang, ada kalanya pendek. Jadi ini adalah waktu yang sesuai untuk kita menunggu waktu solat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut salah satu perkara yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Iaitu dengan kata Nabi ialah fantazirus salah ba'da salah. Kita menunggu waktu salat selepas kita salat. Jadi waktu yang paling sesuai untuk kita tunggu waktu salat selepas kita salat adalah antara maghrib dan Isyak ini. Di maghrib kita tunggu, sambil-sambil tunggu itu kita dengar kuliah. Kalau ustaz tak datang, kita baca Quran, habiskan zikir pagi petang kita. Maka selama mana kita menunggu waktu salat itu, kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih ini, maka dosa-dosa kecilnya itu diampunkan. Jadi ambillah peluang sama-sama waktu kita sihat ni, waktu kita masih boleh berjalan, masih bertenaga, datanglah untuk duduk dalam kuliah-kuliah sebegini insya-Allah. Di pada malam ini tuan-tuan, kita nak berkongsi salah satu cara untuk mendapat qalbun salim, untuk mendapat hati yang tenang, hati yang tenteram adalah dengan kita berjaya melawan ataupun melindungi diri kita daripada gangguan syaitan, daripada godaan syaitan. Jadi pada malam ini, kita akan kongsikan beberapa langkah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan Nabi SAW dalam riwayat yang sahih berkenaan dengan bagaimana untuk kita dapat benar-benar melawan syaitan, benar-benar untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan seharian dan setiap masa. Dan dengan itu hati kita ini dapat dirawat dengan berkurangnya gangguan syaitan atau tiadanya gangguan syaitan itu, maka kita boleh masukkan di dalam hati kita ini perkara-perkara yang baik. Dan apabila perkara-perkara yang baik, benda-benda yang baik itu masuk dalam hati kita, yang merupakan raja bagi anggota tubuh manusia ini, maka akan menghasilkan amal dan tindak tanduk yang baik insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, untuk melawan syaitan yang kita selalu sebut setiap malam Jumaat kita baca aduwwum mubin, aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kami yang jelas dan yang nyata. Tapi kita masih juga terpedaya dan ikut juga bisikan-bisikan syaitan. Bisikan hawa nafsu yang tak dibendung. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, mana yang sempatlah malam ini. Yang pertama sekali, membaca al-isti'adzah, iaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Kita ni tuan-tuan, dalam apa-apa saja amal ibadah, kita mohonlah pertolongan pada Allah. Dalam solat kita ini, doa pada Allah, Allah Ta'ala menurunkan kerahmatan kepada kita atas asbab kita mendirikan solat. Doa pada Allah, mudah-mudahan dengan kita baca Quran, surah Yasin ke suratul Kahfi pada hari Jumaat, ya Allah turunkanlah rahmat dan sakinah atas Al-Quran yang ku baca ini pada hatiku. Dan begitu juga, ini yang pertama yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW untuk kita berlindung daripada gangguan syaitan, minta tolong pada Allah dengan menyebut isti'adzah. Ia merupakan ubat yang mujarab bagi semua gangguan dan godaan syaitan. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ini Allah Ta'ala ajar kita, tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk ni surah Al-A'raf ayat 200. Dalil Allah Ta'ala ajar kita mohon perlindungan daripada Allah, daripada gangguan syaitan. Allah Ta'ala sebut, sekiranya engkau digoda oleh syaitan ataupun bisikan syaitan, maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan daripada Allah. Innahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita tak istighfar kuat-kuat pun, kita istighfar secara perlahan. Ataupun kita minta perlindungan daripada Allah dengan menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ataupun waktu itu kita tak tersebut. Kita sebut dalam bahasa kita, ya Allah, lindungilah aku daripada godaan syaitan ini, ya Allah. Boleh disebut. Tetapi yang eloknya kita sebutlah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta. Sebab itu salah satu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita digoda oleh syaitan, terutama waktu kita nak salat, ada unsur-unsur was-was. Antara yang digariskan oleh para ulama kita, selain kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita boleh baca qul a'udzu birabbin nas. Ataupun kita baca, kita sebut qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini semua kalimah-kalimah zikir dan ayat Al-Quran yang diajar oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW untuk kita minta perlindungan daripada Allah. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadha. Syaitan akan datang kepada seseorang kamu dan berkata, siapakah yang menjadikan ini? Siapakah yang menjadikan ini? Dia akan bisik pada kamu, dia akan tanya siapa cipta ni, siapa cipta ini, hatta yaqul, kata Nabi SAW, sehingga syaitan ni akan bisik kepada telinga kamu, man khalaqa rabbak. Siapa yang cipta Tuhan kamu? Dia tanya siapa cipta ni, siapa cipta ni, siapa cipta ni. Penghujungnya kata Nabi SAW, dia akan tanya, siapakah yang mencipta Tuhan kamu? Padahal kita dah baca dah ayat ni. Ayat Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan apabila kata Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَهُ, apabila sampai ke tahap ini, bila ada bisikan-bisikan itu, bisikan-bisikan itu, tanya, siapa yang cipta Tuhan kamu? Kata Nabi SAW dalam hadis ini, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِي. Dan apabila sudah sampai ke tahap ini, maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga isti'adzah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini, merupakan ubat yang mujarab bagi yang marah, yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri anak Adam dan menewaskan jiwanya serta menjatuhkan dirinya dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, seperti berdebat, mencaci maki orang sekarang ni tuan-tuan ya, di media sosial, semua nak komen, semua nak maki hamun, semua bagi ikon-ikon yang lucah, yang menghina, tanpa tabayun, tanpa selidik, dia hentam saja. Tak kira lah siapa. Tak hormat langsung orang. Zaman sekarang ni tuan-tuan. Termasuk anak-anak kita, anak-anak muda ni. Kita tengok komen-komen mereka. Mencaci maki ini dah macam biasa. Ada sifat dengki dan takabur. Maka ubat yang mujarab bagi mereka yang suka marah, suka caci maki orang, hasad dengki, takabur ini adalah mohon perlindungan daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita jenis tak boleh tengok orang lebih pada kita, kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terlintas tuan-tuan, terlintas kat hati kita kan.
Biasalah. Ini semua godaan-godaan syaitan sehingga kita tak perasan kadang-kadang. Kita memandang rendah pada orang, menghina orang tanpa kita sedar sebelum berlaku perkara itu semua diajarkan oleh Nabi SAW, fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ni tuan-tuan, Sulaiman bin Sarar radhiyallahu anhu berkata, ini satu kisah. Aku sedang duduk di sisi Nabi SAW dan ada dua orang lelaki ini sedang saling caci mencaci maki hamun sama sendiri. Tuan-tuan, kalau ada orang maki hamun ni kita tahan. Bawa dia jauh-jauh. Jangan kita jadi batu api pula. Memang tambah lagi dah. Kita pula yang lebih-lebih. Jangan. Kata Sulaiman radhiyallahu an, dia kata salah seorang dari keduanya mukanya merah, tengah marah. Memang tengah marah kan? Dan nafasnya mendengus kuat. Marah. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha zahaba anhu. Nabi kata kepada yang muka merah tadi, yang nafasnya itu mendengus kuat itu, sesungguhnya aku tahu satu kalimah, sekiranya kamu mengucapkannya, nescaya akan hilang keadaan yang ada padanya. Yaitu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nescaya hilanglah rasa marah yang ada padanya. Maka para sahabat radhiyallahu an berkata kepada lelaki tersebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, para sahabat ni nasihat ni, pergi dekat salah seorang yang betul-betul marah ni. Nabi nasihat kamu, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada godaan syaitan. Nabi pesan. Orang tengah marah, lelaki ni jawab, adakah aku ni gila? Dia kata. Aku gila kan? Dia kata. Aku ni gila kan? Sehingga macam tu. Lalu para sahabat mengatakan, kamu sebut yang ini akan meredakan kemarahan kamu. Ini yang disebutkan dalam dua hadis Nabi SAW. Orang yang mulia tidak akan menolak ubat yang datang kepadanya dan akan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca isti'adzah. Ini ubat Allah Ta'ala bagi yang mujarab, bagi orang yang marah, orang yang suka mencaci maki hamu orang, suka menghina orang. Allah Ta'ala bagi ubat yang paling mujarab, iaitu sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sifat mulia ini hanya akan ada pada orang yang bertakwa. Ini tuan-tuan. Sebaik saja mereka dilanda oleh was-was yang menyebabkan hati mereka menolak kebenaran pada satu-satu masa yang singkat, mereka akan terus meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syaitan. Dia rasa diri dia ni malas, dia nak baca Quran. Dia rasa beratlah. Hari ni nak habiskan zikir pagi petang ni. Zikir yang asas ni dia mudah je Nabi ajar tuan-tuan.
istighfar, selawat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. 100. Kalau kita rasa berat nak habiskan, kita mintalah perlindungan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kadang-kala nak buka Quran, dah buka, tutup balik. Ni, kalau kita ada rasa was-was, berbelah bagi hati kita ini, pergi masjid pun sama, tak pergi masjid pun sama, solat sunat pun sama, tak solat sunat pun sama. Main saham yang tak patuh syariah pun sama, main yang ikut syariah pun sama, sama je. Kalau ada perasaan-perasaan ni, kita tak ucap tapi mainan pada hati kita ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ciri orang bertakwa itu adalah dia sentiasa dan terus meminta perlindungan daripada Allah daripada godaan syaitan. Maka dengan itu selaput yang melindungi hati mereka akan tanggal, was-was itu akan tanggal. Dan mereka akan dapat melihat kebenaran serta mereka akan dapat melihat sebelum mereka buta. Maksudnya buta hati mereka. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat seterusnya. Tadi kita baca ayat 200. Ayat seterusnya 201. Innal ladzina attaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila disentuh oleh satu-satu hasutan syaitan, macam tadi, satu ada yang menyebabkan dia rasa was-was, maka mereka akan sedar. Ni, sedar itu tuan-tuan, sedar itu maksudnya hidayah. Dia sedar ini salah ni, aku tak patut macam ni. Dan dia dapat melihat semula kebenaran, kata Allah. Tu ubat mujarab itu yang dia kata itu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, untuk berlindung daripada godaan syaitan. Isti'azah juga dapat membuka hati pembaca Al-Quran dan menjauhkannya daripada was-was syaitan. Macam mana tu tuan-tuan? Orang yang baca Quran. Bagi orang yang baca Quran yang mahir, yang sedap bacaannya, yang lancar bacaannya, sebutannya betul, dia kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia baca Quran itu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mengelakkan godaan syaitan daripada unsur riya. Unsur riya itu. Lebih-lebih lagi kalau ada orang puji dia baca, ataupun orang sebelah dia tu baca, dia sebut dalam hati, teruk dia baca. Dia tak sebut, tapi tu tuan-tuan, bagi orang yang mahir baca Quran, dia akan rasa bangga bacaannya lebih baik pada orang. Dialah yang terbaik. Ini kerja syaitan. Dia akan masukkan unsur-unsur riya itu. Bagi orang yang tergagap-gagap baca, yang memang susahlah dia nak baca Quran, dia memang tengah usaha, dia tengah struggle nak baca Quran, dia kena minta perlindungan daripada Allah Ta'ala supaya dia tak malas baca Quran. Itu. Syaitan akan kata pada dia, dah lah tu, ada masa lagi ni. Ada satu lagi godaan dia kata,
engkau punya lidah ni dah keras ni. Kau buat apa pun memang tak boleh ngaji. Tengok orang kutuk engkau, orang gelak dengan kau. Tak payah. Tak habis dia mengaji. Jadi, dengan memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala untuk membaca Quran, dapat selamatkan diri kita daripada malas dan ada unsur riya dalam membaca Al-Quran. Tuan-tuan rujuk dalam surah An-Nahli ayat 99 hingga 100. Surah An-Nahli ayat 99 hingga 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Ini tuan-tuan. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka pintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai upaya untuk menguasai orang-orang beriman dan yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi yang betul mantap imannya dia tak boleh. Syaitan ini tidak boleh menguasai. Dan tawakalnya yang tinggi kepada Rabbnya itu, maka syaitan tak berjaya menguasainya. Sesungguhnya kuasa syaitan itu hanya ke atas mereka yang mentaatinya. Yang ikut apa yang syaitan suruh. Dan mereka yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, kalau ada perkara syirik yang berlaku, contohnya sihir ke, hantau ke, jangan lawan sihir dengan sihir. Makin besarlah dia. Santau ni lawan santau. Jadi kuasa syaitan itu akan lebih besar dan dia akan menguasai dalam perkara tersebut. Imam Ibn Al-Qayyim berkata dalam ayat ini, maksud meminta perlindungan kepada Allah itu ialah menjadikannya sebagai pelindung, berpegang teguh dengannya dan kembali kepadanya. Jadi sungguh-sungguh waktu kita sebut itu. Jadi itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahli ayat 99 hingga 100. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana tafalat 'ala al-barihah fa arada an yaqta'a 'ala salati. Sesungguhnya syaitan telah melintas kepada aku semalam dan telah merosakkan sembahyangku. Hanya mengganggu solat Nabi SAW. Dia try. Apa lagilah kita ini, lagi-lagilah diuji. Setiap kali sesuatu perbuatan itu lebih mendatangkan kebaikan manusia dan boleh mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik tuan-tuan ayat ni. Setiap kali perbuatan yang kita nak buat, kita niat benda baik itu, dia akan memberi kebaikan dan manfaat yang lebih pada manusia yang lain. Dan boleh juga perbuatan kita itu mendekatkan diri kita dan orang lain kepada Allah Ta'ala, maka syaitan adalah lebih kuat lagi berusaha menyekat manusia itu dari melakukannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Lagi kuat kita berazam untuk buat sesuatu kebaikan, makin kuat cabaran. Makin kuat cabaran. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Nak baca surah Al-Mulk. Ni.
Dia sebaiknya sebelum tidur. Yang boleh hafal ni tak perlu tengok Quran lah. Baca surah Al-Mulk. Dalam riwayat Nabi akan baca dua surah. Suratul Mulk dan surah As-Sajadah. Dua surah Kita azam. Surah Al-Mulk akan meniti di bibir aku setiap malam. Lagi kuat kita berazam nak baca tu, lagi tak nampak Quran. Mana aku letak Quran ni? Jauh pula Quran. Mana Quran? Cari muka surat tak jumpa pula. Adalah macam-macam dugaan yang lain lah tuan-tuan. Contoh. Saya bagi contoh. Jadi dugaan-dugaan lain itu semua adalah untuk menguatkan kita. Sebab azam kita kuat untuk buat kebaikan. Maka itulah fitrahnya. Syaitan akan lebih kuat berusaha menyekap manusia dari melakukannya. Jadi itu kalau baca Quran. Dan salat yang disebut oleh Nabi SAW. Membaca isti'adzah dalam sembahyang. Isti'adzah juga merupakan rawatan bagi waswas syaitan yang ditimbulkannya dalam sembahyang. Kenapa dia timbulkan waswas dalam sembahyang kita? Ada dua saja sebab dia. Satu, dia nak mengurangkan pahala kita dan dia nak menjauhkan kita ini daripada khusyuk. Maka dengan itu orang yang menunaikan sembahyang itu akan jauh daripada salah satu sifat orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah Ta'ala sebut, maka berjayalah orang-orang yang beriman. Sifat yang pertama Allah Ta'ala sebut, orang yang berjaya, yang Allah Ta'ala sebut berjayanya orang beriman itu, cirinya yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam salat. Diriwayatkan daripada Ibnu A'la, daripada Uthman bin Abi Al-As, telah datang berjumpa Nabi SAW. Dia mengadu pada Nabi, Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ni sahabat ni mengadu pada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang aku dari khusyuk dalam salat dan bacaanku dengan was-was yang ditimbulkan. Dalam sembahyang pun dia kacau, dalam bacaan. Ada yang baca Al-Fatihah berulang-ulang. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi kita tanya, kenapa baca Bismillah banyak kali? Tak puas. Itu bukan tak puas. Itu ada masalah was-was. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ulang banyak kali. Sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum sembahyang. Dia kata dah sebut Ustaz. Lagi sebut, lagi was-was. Itu masalah. Mungkin dah kebiasaan dia. Jadi sahabat ni bagi tahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang aku dari khusyuk dalam sembahyang dan bacaanku dengan was-was yang ditimbulkan ke atas aku. Maka Rasulullah SAW, dzaka syaitan. Nabi kata, itulah syaitan. Apabila engkau merasai gangguannya,
maka hendaklah engkau membaca isti'azah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung selepas azan. Baik, tuan-tuan, saya sambung 5 ke 6 minit lagi. Baik, bila Uthman bin Abi Al-As ini dia mengadu kepada Nabi SAW, syaitan ini menghalang aku khusyuk dalam sembahyang dan bacaanku, menimbulkan aku ni was-was bila nak baca bacaan aku. Nabi kata itulah syaitan apabila engkau merasai gangguannya, ini Nabi sebut, maka hendaklah engkau membaca isti'adzah kepada Allah. Waktu tu sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah engkau berludah ke kiri engkau sebanyak 3 kali. Dalam sembahyang sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadarnya tuan-tuan. Kalau ada orang sebelah, jangan keluar kahak pula. Orang sebelah pula nanti dia bagi kat tuan-tuan, baru tahu. Ni Nabi sebut ni. Ni kalau dah kronik sangat, kronik. Sampai ganggu dalam sembahyang. Maka kata Uthman, maka aku pun melakukannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan syaitan itu daripada aku. Dia disebut Nabi nasihatkan itu. Ini yang kronik, yang kronik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ludah di sebelah kiri 3 kali waktu sembahyang. Sekadarnya lah. Dan yang terakhir tuan-tuan, untuk menjaga hati kita ini daripada marah. Nabi SAW ajar juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Kata Sulaiman bin Surad, aku sedang duduk di sisi baginda SAW. Hadis tadilah. Dan 2 orang lelaki itu memaki hamun sesama sendiri. Lalu Nabi ajarkan dia kalimah tadi, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka rawatan ini tuan-tuan adalah sama, iaitu pintu marah. Ini kerana marah adalah salah satu jenis kejahatan syaitan. Oleh itu orang yang marah akan berubah rupa dan syaitan akan memperhiaskan keadaannya yang tidak baik, seperti mengoyakkan pakaian, memecahkan bekas minuman dan bertindak ke atas orang yang dimarahinya. Atau sekarang ini tuan-tuan, ditunjuk isyarat lucah. Kalau dia tak puas hati, dia berhenti kereta, dia pecahkan cermin, keluarkan benda-benda untuk pukul. Sekarang orang tak boleh kena tegur, kena horn sedikit pun, horn sekali horn, berhenti bergaduh. Tapi lain kalau kita pergi Indonesia kan, horn ni mesra. Malaysia tak boleh horn, sensitif, boleh buat gaduh. Jadi lebih-lebih lagi, ini depan mata saya. Lepas solat Jumaat. Ini lepas solat Jumaat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib ingatkan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Janganlah kita berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah. Macam-macam lah. Khatib baca. Keluar masjid gaduh pasal parking.
Kawan tu blok sekejap je. Gaduh dah. Keluar perkataan yang tak sepatutnya. Baru beberapa minit tadi, puji Allah Ta'ala. Daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, puji Allah Ta'ala. Keluar maki hamun orang. Ni. Kita nak ingatkan diri kita ni tuan-tuan. Sama-sama. Jadi, untuk malam ini, kita dapat bincang satu. Untuk menguatkan hati kita daripada gangguan syaitan. Satu ubat mujarab yang Allah Ta'ala ajar pada kita, iaitu sentiasa menyebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada kuliah yang akan datang, kita akan bincang pula cara yang kedua untuk melawan godaan syaitan ini daripada mempengaruhi hati kita, iaitu dengan membaca 2 surah terakhir dalam Al-Quran. Ini kita akan bincang pada kuliah yang akan datang, iaitu Suratul Falaq dan Suratul Nas. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan kita dapat sambung dan bertemu pada kuliah akan datang insyaAllah. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.